Salam sejahtera. Saya Clementina J. Godolin dari Pusat Pembelajaran Kota Kinabalu. Tajuk saya pada kali ini adalah tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Teori yang saya pilih adalah teori pembelajaran sosial Albert Bandura, iaitu teori pemodelan Bandura. Apakah itu teori pemodelan Bandura? Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai pemodelan. Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan ataupun pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Contoh, kanak-kanak memerhati apa yang disampaikan oleh guru, dan guru itu adalah merupakan role model murid-murid. Modeling ataupun peniruan. Proses meniru model dan menghasilkan tingkah laku hampir menyerupai tingkah laku model tersebut. Manakala model, individu yang dirujuk atau ditiru serta mempunyai pengaruh mengubah tingkah laku pemerhati. Contohnya, apa yang dilakukan eksperimen oleh Albert Bandura, iaitu Bobo Doll. Kanak-kanak bertingkah laku secara agresif selepas memerhati tingkah laku agresif individu lain lebih menggunakan bahasa agresif. Jenis-jenis peniruan adalah iaitu secara langsung dengan meniru tingkah laku seorang model, dan secara tidak langsung dalam imajinasi dan pemerhatian. Gabungan meniru beberapa tingkah laku yang berlainan, dan sekat laluan meniru sesuatu tingkah laku untuk situasi tertentu saja. Akhirnya tak sekat laluan meniru sesuatu tingkah laku dalam semua situasi. Aplikasi di dalam bilik darjah. Secara langsung meniru gaya komunikasi cikgu yang bersopan santun. Secara tidak langsung pula meniru gaya lompatan kartun. Contohnya Ninja Turtle dalam kelas PJK. Aplikasi di dalam bilik darjah juga melalui gabungan meniru cara guru menyepak bola dan gaya bermain bola antarabangsa. Sekat laluan memakai baju berfashion untuk majlis konsert sekolah. Tak sekat laluan meniru tingkah laku kitar semula bahan buangan. Itu merupakan contoh-contoh yang diaplikasi di dalam bilik darjah. Proses pembelajaran pemerhatian dan pemodelan mempunyai 4 proses, iaitu proses pertama, perhatian, proses kedua, mengingati, proses ketiga, reproduksi, dan proses keempat, peneguhan dan motivasi. Proses pertama, iaitu pemerhatian. Kita boleh lihat melalui deria seseorang, tumpuan menjurus kepada satu model ataupun tingkah laku. Ciri model iaitu umur, jantina, hubungan dengan pengajar, kegunaan maklumat dan kemahiran pemerhatian. Proses kedua, mengingati. Keupayaan mengingati dalam bentuk coding, grafik mental, penyusunan kognitif, simbolik dan sebagainya. Proses ketiga, reproduksi. Menghasilkan imej dan maklumat yang diperhatikan. Kecekapan bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. Proses keempat, peneguhan dan motivasi. Proses ini adalah jika ditegur atau didenda, ataupun jika mendatangkan kepuasan, ganjaran, peneguhan positif. Teori pemodelan dalam bilik darjah mengajar tingkah laku yang baru, teknik bermain badminton yang baru, menggalakkan pengukuhan tingkah laku yang lama, salam ataupun tegur dengan guru. Mengukuhkan tingkah laku untuk murid-murid
mengatasi perasaan takut atau malu. Murid yang berani mempersembahkan dahulu. Komponen membentuk personaliti mengikut Bandura. Contohnya tingkah laku, ceria, cepat marah, sabar, murah hati, cemburu. Kerangka kognitif, bahasa, imajinasi, kritikal, kreatif, dan logikal. Persekitaran, iaitu ibu bapa dan keluarga, guru, rakan sebaya. Implikasi teori pemodelan Bandura, guru menjadi role model kepada kanak-kanak. Demonstrasi guru hendaklah jelas dan menarik supaya boleh ditiru dengan mudah. Contoh, lukisan, kraf tangan. Guna rakan sebaya sebagai role model. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Sekian saja tugasan saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih.